Okay, Assalamualaikum. Salam Rabu 2 September 2020. Sekarang jam 9.55 pagi. Okay, saya nak buat simple video hari ni. Nak menunjukkan perbezaan di antara strategi dan juga screener. Okay, supaya kita supaya kita faham lah, sama-sama faham dan tidak terlalu terpengaruh dengan, terutama sekali kat screener ni lah, sebab kebanyakan software yang kita subscribe, sama ada free ke, subscribe ke, masing-masing ada kelebihan dia. Tapi kebanyakannya duduk di dalam sini, screener ni. Bukan di sini, dia dalam sini, dalam screener. Okey, apa beza dua-dua ni? Okay. Bezanya, kita perlu ada strategi dulu. Dan dalam strategi ni, selepas kita ada strategi, baru kita taruh strategi tu ke dalam screener. Dan lepas screener tu barulah kita akan dapat kita akan dapat output lah. So, output ni nanti baru orang kata macam mana nak buat anak panah. Anak panah ni kot. Tak juga. Saya rasa boleh buat anak panah ni, tapi tak apalah. Baru kita akan dapat dia punya output. Okay, saya boleh lukis macam ni lah. Okay. Alamak, peninglah kepala. Okay. So, apa yang dikatakan dengan strategi? So, dalam strategi ni, disitulah duduknya macam mana kita nak beli, bila kita nak beli, kat mana nak beli. Okay, sebelum beli tu, macam mana kita nak buat watchlist dulu, pemilihan carta, katalah saya tulis kat sini lah. Okay. Katalah kita nak pilih carta, lepas tu kita nak bila beli dan jual, beli dan jual. Okay, beli maksudnya beli bila, jual tu pula jual untung, tak untung ke apa semua. Dan termasuk dalam ni selalu orang panggil money management lah. Management. Pengurusan wang lah. Susah sangat bahasa Malaysia. Pengurusan wang. Sebab pengurusan wang ni agak penting, di mana bila kita dah ada strategi, kita dah tahu kat mana nak beli, kat mana nak jual, kita kena kira lah kita punya risiko berapa, kira lah ada punya untung rugi apa semua kan. Okay. So benda ni semua duduk dalam strategi. Okay. Strategi ni boleh berbagai-bagai. Okay, stop kat sini lah. Okay. Contohlah, kita buat satu strategi mudah, di mana kita cuma akan entry jika katalah EMA 10 bersilang ataupun lebih besar daripada, kita ambil yang paling kecil lah, ganas sikit, lebih besar daripada EMA 10 dan saya taruh N, volume lebih besar daripada volume semalam. So semalam saya pakai yang macam trading view lah ya, semalam. And okay, price change
Price change ni maksudnya kita kata perubahan harga close daripada semalam dengan hari ni lebih besar daripada let's say 4%. Ni simple tau. Tak, jangan pakai sangat. Contoh saja. Persen. And katalah kita nak tambah lagi satu lagi supaya kita tak boleh mencanak di atas. Kita kata RSI, kita nak dia di antara saya buatlah di antara lah, senang. Di antara 50 hingga 70. Ini contoh saja. Contoh saja. Okey. So sekarang kita ada satu strategi entry di mana kalau EMA tu lebih besar dari EMA 10 dan volume lebih besar dari volume semalam. Price change lebih besar daripada 4%. Lebih besar tu sama dengan boleh lah, tak kisahlah. Ini contoh ya, contoh. Contoh. Alamak, macam mana nak buat contohnya, tak apalah. And RSI di antara 50 hingga 70 range dah. Okay. Bila kita dah ada strategi ni, barulah kita akan pandang screener. Sebab kalau kita ada strategi, kalau kita tak tahu, kalau kita tak ada screener, kita akan bergantung terus pada carta. Maksudnya contohlah chart pada ketika ni. So kita akan masukkan strategi kita tu EMA 10. Sekejap. Kita buat baru boleh tak? EMA 10. Kita pakai ni lah. RSI pun dah ada. Katalah kita tambah tadi EMA 10. Moving average exponential. Dua kali, 2 titik. Satu lagi lah. Lupa nak, patutnya saya siapkan benda ni dulu. Yang tutup dulu lah. Tadi kita kata kita nak pakai 5. Color dia kita buat warna standard lah, merah. Tebalkan sikit. Dan 10 kita buatkan hijau dan tebalkan sikit. Okey, stok apa ni? Oh sorry, ni US nya. Kita ambil Malaysia lah. Malaysia. Okey. Kalau ikut strategi tadi, kita kata kalau kita nak entry, kalau ada EMA lebih besar daripada 10, EMA 5 daripada 10, volume mesti lebih tinggi daripada volume semalam. Perubahan harga 4% dan RSI di antara 50 hingga 70. Jadi kalau kata okeylah, ni chart apa ni? Contohlah. Okeylah, pada ketika ni kita nampak yang ni. So syarat pertama cukup tak? Okey, syarat pertama EMA lebih besar dari 10. Cukup. Lepas tu syarat kedua, volume lebih besar semalam, tak cukup. Perubahan harga cukup. Lagi RSI di antara 50 hingga 70 cukup. Jadi dia tak cukup satu lagi. Maknanya volume tak lebih besar dari semalam. Jadi untuk hari ni kita bukanlah signal untuk kita entry. Okey, kita tengok yang semalam pula. Semalam harga EMA 5 lebih besar dari 10. Ya, 5 tadi yang warna merah. Ni kita tengok candle ni pula. 10 betul. Volume lebih tinggi dari semalam, betul. RSI di antara 50 dengan 70, betul. Apa lagi ya? Price change 10%, lebih daripada 4%, betul. Jadi ini dah memberi kita signal berdasarkan strategi kita, ini adalah kawasan entry. Dan nak terus beli ke tidak ke, terpulang lah. Dan ini sebagai contoh sajalah. Okey, patah balik pada yang strategi tadi. Okey. So benda-benda tu, untuk benda tu, kalau kita
dah ada strategi, barulah kita boleh buka satu-satu chart. Kita akan tengok chart masing-masing macam ni. Macam semalam Asia Apply 4%, 4.5% cukup. Dah bersilang ke dia punya EMA? Dah cukup. Volume lebih tinggi semalam, cukup. RSI dia antara 50-70, cukup. Hari ni saya cerita cukup je lah. Okay. Bila kita dah ada strategi tu, baru kita akan check satu-satu chart. Inilah kerja kita. Kita akan cari satu-satu chart. Kalau kata susah, mungkin kita akan pergi pada most active chart. Chart yang paling most active pada ketika itu, dan kita akan tengok satu-satu adakah syarat dia mencukupi, memenuhi apa yang kita dah buat tadi, strategi tadi. Okay, strategi tu nanti boleh ditambah baik lagi lah. Okay. Tapi leceh tak kalau kita nak cari satu-satu? Satu-satu nak kena tengok, nak kena bandingkan dengan strategi kita. Memang leceh. Maka datanglah screener. Jadi tujuan screener ni lebih kepada untuk kita pindahkan strategi kita tu, masukkan ke dalam screener, dan screener ni nanti akan tolong kita dapatkan output di mana screener akan listkan kita segala-galanya yang mencukupi syarat. Bila dia cukup syarat, barulah kita akan bertindak sama ada nak beli waktu ketika itu ataupun tidak. So cerita dia sekarang ni, sekejap sebelum kesimpulan. Screener hanya berfungsi sekiranya kita ada strategi. Tak ada strategi, screener ni memang bodoh. Bodoh sebodoh-bodohnya, nothing can be do. Cuba macam J-Stock. Bila orang kata J-Stock, apa yang bagus J-Stock? J-Stock tu tak adalah bagusnya kalau tak ada benda ni. Langsung kalau tak ada benda ni, memang J-Stock tu bodoh. Sama juga dengan TradingView ke, Share Investor ke, Bursa Station ke, apa ke. Kalau tak ada screener, ataupun kita tak boleh masuk saja kita dalam screener, dia kurang TradingView, contoh TradingView boleh guna. Dia sekadar kita guna untuk check satu-satu tadilah. Yang mengambil masa yang agak lama untuk kita check satu-satu kan. Okey. Jadi kesimpulannya, screener tidak boleh berfungsi kalau kita tak ada strategi. Dan mana nak dapat strategi ni? Strategi ni ada beberapa cara kita boleh dapatkan. Pertama, kita belajar sendiri. Kita dapatkan berdasarkan pengalaman kita pandang apa semua selama 3 tahun. Minimum 3 tahun, saya tak tipu. Kalau tak percaya, tunggu lepas 3 tahun. Betul ke tak apa yang kita sembang ni? Dari strategi yang kita dapat, dan kita akan masukkan dalam screener, dan kita akan cuba dapatkan output lah, mana meringkaskan cerita lah. Itu nama strategi. Yang kedua, kalau kita tak ada masa nak tunggu sampai 3 tahun, nak cepat, semua nak untung cepat, dan kita pergi belajar dengan orang yang memang dah ada strategi ni, dan strategi ni nanti kita boleh masukkan dalam screener supaya kita nak mempercepatkan pemilihan chart tu lah. Okay. So saya rasa saya dah cuba terangkan apa bezanya screener ni. Sebab screener ni saja hidup dia tak boleh begitu saja. Jadi mesti kita kena belajar dulu strategi, dan kita masukkan screener dan kita akan dapat output. Buat masa sekarang, kebanyakan yang nampak selalu terpengaruh dengan belah screener ni. So screener ni kita ada contoh lah. Mungkin kalau Malaysia ni kita ada Share Investor, kita ada TradingView. So kalau kata kat US tu mungkin ada Finbiz ke, ada School of Chart School ke apalah, chart apa-apalah, Chart School ke Chart School. Sorry lah, saya pun tak tahu Chart School ke apa. Lepas tu kita ada investing.com. Sekejap. Kita ada kat sini Malaysia Stockbiz. Ada orang kata Malaysia Stockbiz. Malaysia Stockbiz pun boleh pakai. Kalau dekat
Kalau kat handphone saya ni saya ada apa tadi ya, Stock Hunter. Okey, dululah pakai Stock Hunter. Tapi sebenarnya yang paling ni kita boleh pakai platform lah. Senang kita platform broker. Okey. Jadi kita ada banyak pilihan untuk screener. Contoh-contohnya, masukkan dalam screener dan kita akan ambil strategi ni, masukkan dalam screener dan keluarkan output. Jadi screener ni kita ada banyak pilihan. Setiap screener ada kelebihan masing-masing dan setiap screener kalau kata ada yang free, ada yang berbayar. Jadi kita kena tahu yang free tu apa limitation dia dan yang berbayar apa kelebihan yang berbayar. Dia ni subscription lah, kadang kena bayar sebulan, ada kena bayar setahun, ada yang bayar 2 tahun. So tidak ada, bila kita kata JSTOC tu free, lupa letak JSTOC bawah ni. Alah, macam nak tambah bawah tak apalah. Okey lah. Okey. Payah kalau buat kerja dalam pen ni. Nantilah saya cuba cek benda-benda yang lebih senang sikit lah. Bila kita ada ni, kita ada screener ni. Okay, bila kata JSTOC free guna apa semua kan, semua dah pergi ke situ. Nampak macam seronok ni pakai. Okay. Sebelum kita seronok nak pakai semua screener yang ada dalam ni, tapi ni sebahagian, maksud saya bukanlah semua ni screener. Semua ni ada dia punya ni. Macam share investor bukan sekat screener. Screener tu sebahagian daripada ciri-ciri features yang dia ada dalam tu. Supaya yang trading view ada charting software yang ada screener di dalam dia. Okay. Bila kata JSTOC tu free, semua nak pakai. Tapi sebenarnya awak tak ada strategi ni. Pastikan kita ada strategi. Strategi tak kisahlah orang punya ke, kita punya ke, belajar dengan siapa ke, sifu ke apa. Dan baru kita boleh pilih screener yang mana-mana. Supaya tak adalah orang kata bila pakai JSTOC ni, saya nak pakai JSTOC ni mesti untung lah lepas ni. Tak ada. Betul lah untung. Kalau untung, orang yang buat JSTOC tu orang pertama akan jadi orang paling kaya di dunia. Betul tak? Logik lah. Dan kita ada beberapa screener sekarang yang di mana dia tak cerita pun strategi dia. Dia lebih terus dia cuma terus bagi je. Okey. Signal, dia panggil signal lah. Kita panggil signal lah. Dia bagi signal saja. So biasanya kita boleh dapat ni daripada rakan-rakan kita yang ada dalam Telegram, yang bagi signal mungkin dalam FB, mungkin ada bagi dalam blog, ataupun website, ataupun so Telegram, FB ni lebih kepada grup. Ada yang cerita juga dia punya strategi dia. Maksudnya dia punya strategi dia cerita, jadi dia keluarlah signal tu. Ada yang tak ada, dia cuma terus bagi tahu je. Okay, ni signal dia. Pakai je lah kan. Tak kisahlah, korang jangan tanyalah apa strategi aku pakai, kau pakai je lah signal ni. Yang penting untung. Okay. So, saya rasa itu saja cerita hari ni. Saya minta maaf kalau dia agak melalut ke, merapu ke, tapi saya cuba sampaikan konsep lah. Di mana kalau kita subscribe benda-benda ni, kalau kita kurang sekadar nak guna untuk charting software, kurang berbaloi kalau kita tak guna sepenuhnya apa yang software-software ni bagi. Setakat nak tengok chart, baik buka Bursa Malaysia punya website nampak chart dia. Ataupun kita buka kat broker, platform broker tu chart memang ada je, data memang live lah depan-depan, memang terus keluar, siap terus boleh jual beli lagi. Baik kita pakai platform broker je. Tapi kenapa orang pakai share investor, pakai trading view, pakai Bursa Station ke yang berbayar ni? Sebab dia nak ada beberapa kelebihan yang dia nak guna pada screener ni. Selalunya screener je lah. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Tak ingat ada yang tertinggal lah.
So nasihat saya, belajarlah dulu. Pergilah belajar dulu. Belajar strategi, belajarlah dengan siapa-siapa pun strategi. Once dah pandai, masukkan dalam screener ataupun jadikanlah dia dalam satu bentuk conteng-contengan ni. Ini adalah strategi yang saya belajar selama ni dan saya masukkan dalam bentuk simbol-simbol dan juga warna ni supaya saya lebih cepat nampak. Saya cepat nampak dan saya cepat bertindak. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Bye bye.